Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ila arwahi muallif hadha al-kitab wa masyayikhihi wa walidayhi wa masyayikhina wa walidayna wa li amwatil muslimina wal muslimat fi masyariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha 'anna abwaab ash-sharri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aftah lana abwaaba fadlik wa anshur alayna khazaa'ina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan di Citra dan dicetera orang bahwasanya Syekh Al-Junaid qaddasallahu ruhahu dilihat orang pada tidurnya kemudian daripada matinya, maka dikata baginya, apa khabar hai Abul Qasim? Berkata dia, telah gugur segala ibarat kan segala ibadat. Ini di situ dia tulis ibadat, jadi dia betulnya ibarat dal ganti dengan ra, ibarat bukan ibadat. Nah, jadi dal tu kita gantikan dengan ra, ibarat. Baik.
dan telah binasa segala isyaratku, tiada memberi nafa'an akan aku melainkan beberapa rakaat yang aku rokok akan dia pada tengah malam. Bermula manusia itu tidur, maka dapat aku akan pahala demikian beberapa rakaat itu. Baik tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi, Tuan Imam dan juga etik masjid dan tuan puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merofakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dan juga curahan rahmat-Nya, dapat kita meneruskan lagi pengajian kita ayuhal walad setelah daripada kita 2 minggu lalu kan. Alhamdulillah, bulan ini dapat berturut-turut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sambung balik nasihat yang kedua daripada beberapa nasihat dan juga wasiat Imam Ghazali rahimahullah taala, iaitu kita duduk di dalam nasihat yang kedua. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau iaitu kalau kita ada ilmu semata-mata, dia panggil al-ilmul mujarrad, ilmu semata-mata. Apa makna ilmu semata-mata? Yani ilmu ada tapi tidak diamalkan dengan ilmu tersebut. Itu maksud ilmu mujarrad. Dia panggil ilmu semata-mata. Jadi adakah seorang itu akan dapat manfaat dengan hanya semata-mata ada ilmu sahaja tetapi tidak diamalkan? Jawabnya tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan sedikit pun tidak memberi manfaat kepada tuannya, sedikit pun tidak boleh menolong dan juga membantu dia di akhirat nanti, sedikit pun tidak boleh menolak azam Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak beramal dengan ilmu. Baik. Maka Imamul Ghazali rahimahullah taala dia datangkan cerita Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Cuba tengok katanya. Dan dicerita orang, mana dihikayat oleh orang bahwasanya Syekhul Junaid qaddasallahu sirrahu. Siapa Syekh Junaid ini tuan-tuan? Baik, kita cerita sedikit saja mengenai Syekh Junaid. Syekh Junaid al-Baghdadi, beliau adalah digelar dengan Sayyidut Taifah Sufiyah. Beliau digelar dengan ketua atau penghulu bagi ulama-ulama tasawuf di zamannya. Dia digelarkan dengan ketua atau penghulu bagi segala ulama tasawuf di zaman dia. Baik, itu secara ringkas. Syekh Junaid juga digelarkan dengan dipanggil apa? Orang panggil Sayyidut Taifatain, iaitu orang panggil Syekh yang menghimpunkan ataupun jadi penghulu bagi dua golongan, Taifah dan bagi golongan syariat dan juga golongan hakikat. Bermakna apa? Bermakna Syekh Junaid atau Imam Junaid al-Baghdadi ini ialah orang yang menghimpunkan antara syariat dan juga hakikat. Dengan makna orang yang menghimpunkan segala amalan-amalan zahir dan juga amalan-amalan batin. Dihimpun sekali syariat dengan hakikat, fiqh dengan tasawuf, dia himpunkan sekali. Baik.
Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hebat ni, dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Lalu Rasulullah berpesan kepada Syekh Junaid. Apa kata Rasulullah? Ya Junaid, aiz ummati ba'dal yawm wa ari alaihim tariqal haqqi wa hafazhum 'anil batili. 3 kalimah ini yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Junaid. Apa maksudnya? Maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Junaid, berilah pengajaran kepada umatku selepas daripada hari ini, yakni selepas daripada Imam Junaid bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas itu Rasulullah kata, engkau keluar, berilah mau'izah, pengajaran kepada umatku. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah kata, wa ari alaihim tariqal haqqi, perlihatkanlah ke atas mereka jalan yang sebenar. Dia kata, wahai Junaid, selepas daripada engkau bermimpi melihat aku ini, engkau keluarlah, beri pengajaran kepada orang ramai pada kalangan umatku. Kemudian engkau tunjukkan kepada mereka, perlihatkan kepada mereka jalan kebenaran. Itu. Lepas itu Nabi kata lagi yang ketiga, wahfazhum 'anil batil, jagalah mereka daripada perkara yang salah. Ini 3 benda wasiat. Baik tuan-tuan, ini kita cerita sedikit tentang berbagai kelebihan dan juga keistimewaan Imam Junaid Al-Baghdadi. Satu lagi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kasyaf, maknanya cerah atau terang mata hati dia. Dia pakai basirah nafidhah, namanya mata hati yang mempunyai lut sinar. Dia pakai lut sinar, boleh tembus, boleh nampak, terbuka kasyaf pada dirinya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini kerana apa? Kerana satu hari ada satu orang kafir dia ini memakai pakaian seperti pakaian orang Islam. Dia pakai jubah, dia pakai sarban, dia pakai lebay, tapi dia bukan Islam, cuma dia berlakon. Dia pakai pakaian seperti pakaian orang Islam. Dia pakai jubah, dia pakai lapai kebiak macam kita, tapi dia bukan Islam, dia kafir. Satu hari dia duduk dalam majlis Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid sedang duduk mengajar, duduk ceramah, dia berpidato, bersyarah di hadapan orang ramai. Maka bangkit orang kafir ini dan berkata kepada Imam Junaid, ya Syekh, ya Abul Qasim. Itu gelaran atau kunyah bagi Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya Abul Qasim, ma ma'na qawli nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi. Jadi saya kafir ni bertanya kepada Imam Junaid, wahai Abul Qasim, apa makna ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah? Takutlah oleh sekalian kamu akan firasah,
orang beriman, kerana orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Imam Junaid pun tunduk, kan? Lepas tu dia panggung. Bila dia panggung, dia kata, ya hazza qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Dia kata, hei orang yang bertanya, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila Imam Junaid kata itu, maka si kafir tadi tersentak terus. Macam mana dia boleh tahu? Hasrat hatiku nak memeluk agama Islam. Aku tanya ini hanya nak test, nak cuba dia. Tapi dia tahu hasrat hatiku nak masuk agama Islam, nak memeluk agama Islam, padahal aku tidak pernah memberitahu kepadanya. Maka laki-laki ini pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Imam Junaid kata, hadza tafsiruhu, inilah tafsirnya, alladhi sa'altani an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi. Dia kata, inilah tafsir yang kau tanya aku tadi ni mengenai sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah firasat orang beriman, kerana orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Ini di antara kelebihan Imam Junaid al-Baghdadi secara ringkas. Baik, kita tengok. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia wamai hikayat. Ada orang melihat Imam Junaid al-Baghdadi di dalam mimpinya selepas daripada Imam Junaid meninggal dunia. Ini maksud dicerita orang bahwasanya Syekh al-Junaid qaddasallahu ruhu, dan dilihat orang pada tidur orang itu. Siapa orang itu? Orang yang melihat atau orang yang bermimpi melihat Imam Junaid itu, tuan-tuan, bukan orang biasa-biasa, tapi adalah dia daripada kalangan masyayikh al-kiram. Dia adalah daripada kalangan syekh-syekh yang hebat, yang melihat di dalam mimpi ini. Dia tengok Imam Junaid selepas daripada Imam Junaid wafat, yang dia meninggal dunia. Jadi kata setengah ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, orang yang melihat itu namanya ialah Ja'far, Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi. Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Khuldi. Dan itu mengikut yang ditafsirkan oleh ulama. Siapa yang melihat Imam Junaid itu? Iaitulah Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi mimpi orang beriman ni, tuan-tuan, mimpi orang yang beriman ni dia benar, kan? Dia benar. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-salihah khairun min arba'in atau khairun min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Disebut aukamaqal, mimpi yang benar itu lebih baik daripada 46 juzuk daripada kenabian. 46 juzuk daripada kenabian, disebutkan gitu. Maka mimpi orang mimpi yang benar inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang yang beriman itu ada busyra, berita gembira
Busyra mana berita gembira, kan? Maka maksud berita gembira itu apa? Ar-ru'ya as-salihah as-sadiqah. Dia bagi mimpi yang baik lagi yang benar. Jadi Imam atau Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khaldi ini dia bermimpi melihat Imam Junaid selepas daripada kematian Imam Junaid. Baik, maka dia kata apa? Kita tengok. Selagi kita ambil pengajaran dan nasihat ini, dia kata maka dikata baginya, dikata dengan mana? Ditanya baginya, bagi Imam Junaid, apa khabar hai Abul Qasim. Jadi Abul Qasim itu kunyah bagi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Abul Qasim itu kunyahnya, ataupun kita panggil nama pena dia. Nama pena dia kalau bahasa sekarang ni dia panggil nama pena. Itu baik. Contohnya lah macam kita buat contoh misal, kalau Syekh Fahmi Zamzam, contohlah, ini contoh saja, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, itu namanya, nama pena dia apa? Abu Ali An-Nadwi. Itu Abu Ali, itu dia panggil nama pena dia, kunyah dia, kan? Itu contoh saja. Maka kita buatlah contoh-contoh yang lain, kan? Abul Khair, Abul Fadli, Abul Majdi, itu dia panggil nama pena. Maka demikianlah Imam Junaid, dia ada nama pena kunyahnya, iaitu Abul Qasim atau Abul Qasim, itu nama pena dia. Jadi Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khaldi ini berkata, ya Abul Qasim, apa khabar engkau? Dalam mimpi ya. Apa maksudnya apa khabar? Yakni bagaimana keadaan engkau selepas daripada engkau mati. Itu maksudnya. Kaifa haluka ba'da qita'i ruhika? Bagaimana keadaan engkau selepas daripada kematian engkau ini, wahai Abul Qasim? Itu maksud kataan. Maka jawab Syekh Junaid, dia kata apa? Tengok dia kata, berkata ia Syekh Junaid rahimahullah ta'ala ini telah gugur segala ibaratku dan telah binasa segala isyaratku. Apa maksud tuan-tuan? Tak kena tulis, tak kena buat catatan, tiada makna yang tersirat. Telah gugur segala ibarat aku, maksudnya telah binasa segala ilmu-ilmu yang zahir. Mana ibarat tu isyarat kepada ilmu-ilmu zahir. Dan telah binasa lah segala isyaratku. Isyaratku dengan mana? Ilmu-ilmu batin. Segala ilmu zahir yang aku pelajari masa aku hidup dulu, segala ilmu batin yang aku pelajari, yang aku kuasai pada masa aku hidup dulu, semuanya dah habis. Itu menunjuk kepada kita apa? Menunjuk kepada Imam Junaid. Sebab itu digelarkan dengan Sayyidul Taifatain, penghulu bagi dua taifah, syariat dengan hakikat. Mana ilmu zahir dan ilmu batin dikuasai oleh Imam Junaid. Sebab itu Imam Junaid kata, telah habis segala ibaratku, yakni segala ilmu-ilmu zahir dah habis. Dah binasa segala isyaratku, maksudnya ilmu-ilmu batin, hakikat tasawuf dah habis. Apa maksud habis? Ya Allah, bila kita mati, habislah. Kalau kita menguasai fiqh contohnya, ilmu-ilmu zahir, ilmu fiqh, nahwu, saraf, balaghah,
bayan ma'ani pada mantiq, munazarah, mubahasah, dan lain-lain ilmu-ilmu yang lain. Habislah. Nak ajar tak boleh mengajar, dah mati. Orang mati mana boleh mengajar. Ya. Begitu juga segala penguasaan bidang ilmu batin pun dah habis sebab dia dah mati. Dah habis. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya pada ketika mati itu ilmu zahir, ilmu batin tidak ada lagi manfaat. Semuanya itu ditinggalkan. Dengan mana dua ilmu itu, ilmu syariat, ilmu hakikat atau ilmu zahir dan juga ilmu batin ditinggalkan, tidak memberi manfaat pada akhirat. Baik, habis tu yang memberi manfaat di akhirat apa? Satu ya, satu saja yang memberi manfaat. Baik, selagi kita ambil pengajaran. Dia kata tiada memberi manfaat akan aku, kata Imam Junaid, melainkan beberapa rakaat yang aku rokok akan dia, akan rakaat itu pada tengah malam. Sedangkan manusia ketika itu tidur. Tak faham apa maksud? Faham dah maksud? Maksudnya begini. Kita jangan lupa asal tajuk perbincangan. Jadi asal tajuk perbincangannya ialah ilmu semata-mata kalau tidak diamalkan tidak akan memberi apa-apa faedah dan juga manfaat di akhirat. Kalau kita menguasai, contohnya lah, kalau kita menguasai 12 jenis ilmu pun, kalau orang ngaji pondok ni tuan-tuan, paling kurang orang ngaji pondok kena mengaji 12 jenis ilmu, kena menguasai. Nak jadi guru pondok kena menguasai 12 jenis ilmu atau 15 jenis ilmu baru boleh kan. Jadi 15 jenis ilmu tu kan, kalau tidak diamalkan tak ada faedah apa-apa. Walaupun kita menguasai 15 ilmu, termasuk juga dengan ilmu hakikat, tasawuf, begitu begini, tapi kalau tidak diamalkan, dan tuan-puan nanti terasa tak ada faedah apa. Berarti Imam Junaid kata binasa habis segala ilmu zahir, ilmu batin, kecuali yang tak binasa ialah beberapa rakaat yang aku kerjakan dia pada tengah malam. Maksud beberapa rakaat itu artinya semayang malam, artinya amalan ni lah yang memberi manfaat selepas daripada aku mati. Jadi di situ tuan-tuan puan-puan kita ambil pengajaran. Kita tak usah rasa hebatlah, megahlah kalau kita kata kita ini pakar dalam ilmu tu, ilmu ni, ilmu tu, semua ilmu kita pakar, kita kuasai, tapi kita tidak amalkan. Tak usah rasa megahlah, tak usah rasa hebatlah kan. Seperti orang hari ini contohnya dapat kebakaran dalam bidang ni, kebakaran dalam bidang ni, kalau tidak diamalkan bila dia mati tak ada apa-apa manfaat pun. Itulah Imam Junaid, dia Imam Sayyidul Taifatain, penghulu yang menguasai syariat dengan hakikat, al-jami' baina syariah wal haqiqah, yang menghimpunkan antara syariat dengan hakikat pun. Dia kata bila aku mati, semua ilmu-ilmu tu tak ada manfaat apa-apa pun kalau tidak diamalkan. Dan orang hari ini bermegah-megahan, megah dapat title tu, title ni, dapat iktirafan kebakaran itu, kebakaran ini, tapi kalau tak diamalkan tak payahlah dimegah-megahkan. Sebab itu dalam ayat Al-Quran nanti akan datang, Tuhan kata jazaan bima kanu ya'malun, bukan ya'lamun. Tuhan nak balas
di atas apa yang mereka itu amalkan, bukan atas apa yang mereka itu tahu. Kan? Bukan atas yang mereka itu tahu. Tuhan nak balai bukan aku tahu ni kau bakar ni tak, atas amalan. Itu nasihat Imam Junaid al-Baghdadi. Sebab tu Imam Ghazali ambil cerita ni sebab dia bersangkut paut dengan nasihatnya. Tajuk dia ialah ilmu semata-mata yang ditanpa kita amal, maka sedikit pun tidak memberi manfaat dan juga faedah pada akhirat. Kan? Itu maksudnya daripada situ. Baik. Jadi dalam kitab ini disebutkan beberapa perkara kita nak terangkan. Pertama dia sebut situ kan, beberapa rakaat yang aku rokok akan dia pada tengah malam. Tadi dia sebut beberapa rakaat, maksudnya sembahyang. Orang mengaji ibarat kita, dia panggil itu majaz kan, dia panggil majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull. Alaqahnya ialah juz'iyah. Ini bagi orang mengaji balaghah kan. Jadi disebut rokok tapi naknya sembahyang, kerana rokok itu salah satu rukun daripada sembahyang. Macam kita ada baca ayat Quran lah, warka'u wasjudu, rokoklah oleh kamu, sujudlah oleh kamu. Dengan mana? Sembahyanglah oleh kamu. Doa bagi min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Alaqahnya juz'iyah. Dia panggil baca mursal. Dalam ilmu bayan dia panggil ilmu balaghah. Itu satu. Jadi macam yang kita sebut tadi, kalau kita kuasai ilmu ni, bila kita mati ada faedah tak? Tak ada faedah apa-apa kalau tidak diamalkan. Walaupun kita menguasai ilmu itu kan? Tapi bila tidak diamalkan ada faedah tak? Tidak ada faedah. Itu satu. Yang kedua, kenapa Imam Junaid menyebut tengah malam? Dia kata beberapa rakaat yang aku rokok akan dia pada tengah malam. Apa maksud tengah malam? Tengah malam ni tuan-tuan, maksudnya iaitu 1/3 malam yang akhir. Kena buat catatan tu. Jadi bukan maksud tengah malam tu pukul 12 kan? Sebab tu orang sebut balik bilang, balik pukul 12 tengah malam. Gitu. Jadi takut kita faham kata tengah malam tu pukul 12. Pukul 1 pagi, tak panggil lah 1 pagi, tak panggil lah tengah malam. 2 pagi, 3 pagi. Tapi dalam kitab ni dia sebut tengah malam. Bila kita rujuk balik kepada nas Arabnya, dia tulis fi jawfil lail. Jawfil lail ditafsir oleh ulama dengan mana? Sulusul lail al-akhir. Maksudnya 1/3 malam hak akhir. Jadi 1/3 malam akhir ni bila? Iaitu 1 jam sebelum daripada masuk waktu subuh. Itu maksud tengah malam di situ. Dan kena baca catatan tu. Maksudnya tengah malam tu 1/3 malam yang akhir. Jadi bila ditanya 1/3 malam yang akhir tu pukul berapa? Jawabnya 1 jam sebelum daripada masuk waktu subuh. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita ini bangun 1 jam sebelum masuk waktu subuh, berbuat ibadat pada waktu itu, InsyaAllah banyak rahsianya, banyak kelebihannya. Di situ ada keamanan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Di situ juga ada murah rezeki. Segala masalah akan selesai kalau kita bangkit 1 jam sebelum daripada masuk waktu subuh, kemudian kita beramal ibadat.
segala masalah insya-Allah selesai di situ. Masalah rumah tangga insya-Allah boleh selesai. Masalah rezeki insya-Allah boleh selesai. Dia banyak kelebihan di situ. Bukan setakat itu saja, masalah kita di akhirat pun insya-Allah boleh selesai dengan kita bangun pada sulusul lail al-akhir, 1/3 malam yang akhir itu. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu dia menyebut melainkan beberapa rakaat yang kurangkan dia pada tengah malam, maksudnya 1/3 malam yang akhir. Jawabnya tuan-tuan, kerana masa tu masa manusia sedang nyenyak dan juga sedang tidur, dilayani dengan mimpi-mimpi yang indah. Jadi kalau orang bangkit pada masa waktu tu, hati kita lebih ikhlas, tak ada sifat riak. Kalau kita kata mungkin kalau kita buat ibadat dalam pukul 12, pukul 1, mungkin ada riak. Tapi kalau waktu tu tak ada siapa nak tengok kita, tak ada siapa nak pandang kita, tak akan ada perasaan riak dan juga ujub serta takabur pada masa tersebut. Tapi yang ada ialah 100% ikhlas mata-mata kerana Allah. Jadi kalau kita buat amal ibadat pada ketika itu, Tuhan terima terus, kerana ikhlas dan niat yang suci, niat yang bersih yang ada pada saat ketika itu. Itu rahasianya. Kalau waktu lain belum tentu kan. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La baik, itu satu sebab. Dia tidak ada riya, dia tidak ada ujub, tidak ada takabur apabila kita buat amal pada 1/3 malam yang akhir. Yang kedua, kerana apa? Kerana pada 1/3 malam yang akhir itu ialah kalau kita buat ibadat pada masa itu, dia lebih khusyuk. Kerana pada masa itu masa yang terlalu sunyi, tidak ada bising-bising, tidak ada hinang-bangang, tidak ada hiruk pikuk dan sebagainya lagi. Kita tengok sebab itu Imam Syekh Junaid kata, bermula manusia itu tidur, semua tidur itu sunyi. Habis katakan manusia, binatang-binatang, kucing, ayam, semua tidur pada masa itu sunyi. Jadi kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih khusyuk dan juga hudur hati. Jadi dengan penuh kehadiran hati kita dalam ibadat tersebut, maka ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, kerana apa? Pada masa itu afdal? Jawabnya kerana pada 1/3 malam yang akhir itu kita telah memenangkan nafsu kita. Dan mana kita perang lawan dengan nafsu, kerana nafsu pada masa itu memang sedap pejam mata dekat pantai. Gitu. Jadi mujahadah di situ. Inilah yang disebut oleh Imam Junaid, kan? Di situ dia kata tidak memberi manfaat illa raka'atin raka'na fi jawfil lail. Lain beberapa rakaat yang kami rokok, yang kami kerjakan sembahyang pada pertengahan malam itu, yang 1/3 malam yang akhir. Jadi maknanya apa? Maksudnya message yang nak disampaikan oleh Imam Junaid kepada orang yang bermimpi ini, kata tak salah kita rasa hebat kalau kita menguasai ilmu syariat, ilmu hakikat, mempegang tasawuf, kalau kita tidak beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Yang pentingnya ialah amalan. Di situ Nabi kira itu Tuhan nak balas dan amalan, dan amalan tadi mesti ikhlas dengan khusyuk dan juga dengan hudur, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab tu Imam Ghazali dia amat cerita ini kerana bersangkut dengan hal yang kita bincang tu. Ilmu mana ilmu semata-mata duna amalin, tanpa tidak memberi faedah, tidak memberi manfaat apa-apa pun. Baik, selesai kita dia panggil wasiat atau nasihat yang kedua oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, kita tengok pula yang berikutnya. Hai anakku, ini masuk wasiat yang ketiga atau bagi nasihat yang ketiga daripada nasihat-nasihat atau wasiat Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyul Walad ini. Hai tengok, dia kata, hai anakku,
jangan ada engkau daripada segala amal. Tu nak baca apa tu? Nak baca apa tu? Dia tu ni mim lam fa sin. Nak baca apa? Melepas. Munasabah juga. Jangan lepas amalan, jangan melepas amalan. Munasabah. Kita ni bila dapat beramal tapi kita tak beramal, itu panggil lepas. Tapi maksud di sini tuan bukan melepas, muflis. Dia terbalik dia. Dia tentukan balik. Dia tulis itu min lam fa sin, melepas. Tapi itu tentukan balik mim fa lam sin, muflis. Sebab kita tengok balik dalam naskah Arabnya, la takun minal a'mali muflisan. Kamu jangan jadi orang yang muflis daripada amalan. Itu baca muflis. Jadi dia terbalik kan. Tapi kalau kita berjaya lepas pun boleh juga lah nak faham. Sebab dia dapat beramal tapi dia tidak beramal, jadi lepas. Rugi lah orang tu. Tapi kalau kita tengok balik dalam naskah asal, dalam naskah Arabnya, dia panggil muflisan. Orang muflis. Baik. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ada nasihat kepada anaknya ini, anak muridnya ini, dan juga kepada kita kesemua, agar kita jangan jadi orang yang muflis pada amalan. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin para pecinta ilmu sekalian, apa makna muflis? Dan kita panggil orang bankrupt. Bankrupt. Bankrupt tu bahasa apa? Bankrupt. Bank yang keram kan? Bukan kita bankrupt. Istiar muflis. Itu. Baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga lain pada Imam Muslim, contohnya seperti Imam Tirmizi di dalam jami'nya, kan, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Nabi tanya, wahai para sahabat, apakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Maka para sahabat pun menjawab, kata, al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'a lahu. Kata sahabat, muflis itu pada pandangan kami, yakni pada pahaman kami, pendapat kami, yaitu orang yang tidak ada dirham dan tidak ada mata benda baginya. Itu orang muflis. Yang kami faham, kata sahabat, setelah Rasulullah tanya, wahai para sahabat, apakah kamu tahu siapakah orang muflis? Sahabat tanya, yang kata muflis itu yang kami faham, itu orang yang tidak ada duit. Dalam hadis tersebut, man la dirhama, orang yang tidak ada dirham, orang yang tidak ada duit. Wala mata, orang yang tak ada harta. Orang yang tak ada harta, tak ada duit, habis bankrupt, habis tinggal gelas-gelas pinggangnya, itu muflis. Kami faham, kata sahabat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan apakah hakikat makna muflis itu. Jadi hadis itu panjang, saya terjemah maknanya saja. Jadi kata Rasulullah, orang muflis itu ialah orang yang datang
pada hari kiamat nanti, may yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin, orang yang datang pada hari kiamat nanti, dia bawa semayang dia bawa puasa dia bawa zakat dia bawa haji umrah dia datang, dia bawa pahala semayang, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji umrah, dia bawa bersama dengan dia. Tetapi ketika dia hidup di dunia ini, qad syatama hadza, ketika dia hidup di dunia ini, dia ni pernah mencaci, mencela orang lain, dia ni pernah memfitnah orang lain, dia ni pernah memaki orang lain, dia ni pernah menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak sebenar, dia ni pernah memukul orang lain tanpa kebenaran sebenar, dia ni pernah membunuh orang lain, dia ni pernah menumpahkan darah orang lain. Maka kan diambilkan segala kebaikan-kebaikan dia, mana pahala sembahyangnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala haji umrahnya, diberikan pahala itu kepada orang yang dia maki itu, dia sumpah itu, dia fitnah itu, dia tuduh itu, dia bunuh, dia pukul dan sebagainya tadi. Bagi habis. Sehingga mana? Sehingga habis pahala kebajikan yang ada dekat dia tu, habis. Sedangkan kejahatan yang dituduh orang tu masih ada lagi banyak. Maka nak baca nah, lalu diambil segala dosa-dosa kejahatan orang itu, diberikan kepada dia. Habis dah pahala, nak ganti apa? Ambil dosa dia ponong lah, beri kepada dia. Akhirnya sekali dia dicampakkan di dalam neraka, summa turiha finnar, yang disebut kemudian orang ini dicampakkan ke dalam neraka. Itulah hakikat makna muflis. Faham tak? Maka di situ dapat kita faham apa orang muflis itu ialah orang yang tak ada amalan, atau ada amalan tapi amalannya, pahalanya habis, diberikan kepada orang lain kerana dia cerca orang, dia fitnah orang, dia tuduh orang, dia bunuh orang dan sebagainya kita sebutkan tadi. Itu muflis kan. Batu kita ni jangan duk rasa apabila kita beramai banyak, pergi umrah tiap-tiap tahun kan, pergi buat haji 2-3 tahun sekali, kita kata kau pergi buat haji dah kan. Tapi kita tak jaga lidah kita. Lidah kita lebih tajam daripada pedang yang tajam. Duk caci orang, duk mengumpat orang, duk pelekeh orang, duk berjatuh orang, duk berhina orang. Habis amalan-amalan yang kita buat tu hilang habis kan. Itu jagalah lidah tu, jagalah orang panggil. Sebab tu Imam Ghazali kata, jangan ada engkau daripada segala amal tu muflis. Maksudnya apa? Engkau jangan jadi orang yang muflis daripada amalan, dengan bahawa tidak ada bagi engkau amalan langsung. Kalau ada pun habis, diberikan pahala-pahala amalan itu kepada orang lain dengan sebab kita tidak jaga lidah kita. Lidah kita ni kan tajam kan, tuduh orang, dia tuduh macam-macam, tuduh syak, sengkak, buruk, suuzon, sengkak jahat, sengkak tidak baik pada orang lain. Habis sayanglah kan. Kita dah mengumpat jauh tepi kain orang. Batu kata ulama, kalau tak silap saya lah, Imam Junaid juga kata, kalau kamu nak mengumpat
Kalau kamu nak mengumpat lah, lebih baik kamu mengumpat ibu bapa kamu. Kalau kita nak mengumpat, lebih baik kamu mengumpat ibu bapa kamu. Pasal apa? Bila kita mengumpat mak bapak kita, kita bagi pahala kita ke mak bapak. Daripada kita bagi pahala ke orang lain, lebih bagi ke mak bapak. Lepas tu dia kata, kalau kamu nak mengumpat, ngumpatlah ibu bapa kamu. Sebab bila kita mengumpat, kita berikan pahala kebajikan kita kepada ibu bapa kita, daripada kita berikan pahala itu kepada orang lain. Kan? Kalau bagi pahala kat mak bapak tak apa juga, bila kita bagi ke orang lain, jangan kita dapat gaji setiap bulan tu bagi ke orang, lebih baik bagi ke mak bapak. Contohnya lah, misalnya daripada bagi ke orang, kawan-kawan, bagi kawan minta hutang, bagi kawan minta tolong pinjam, bagi, dan mak bapak minta tak bagi, macam tu. Baik-baik kita bagikan mak bapak kita lagi, boleh bagikan kawan-kawan. Contohnya macam itulah. Macam itulah juga dalam bab pahala. Ini yang dijelaskan, yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah hakikat sebenar-benar orang yang muflis? Iaitu orang yang muflis daripada amalan. Maka Imam Ghazali pesan, kamu jangan jadikan diri kamu itu orang yang muflis daripada amal. Tengok pula dia sebut yang kedua. Dan tiada daripada ahwal sunyi jalan yang menyampai kepada Allah Ta'ala. Apa maksud pula? Maksudnya kamu jangan jadikan diri kamu itu sunyi, kosong. Sunyi itu mana? Kosong daripada ahwal. Baik, apa mana ahwal? Ahwal, dengar baik-baik. Ahwal dia bahasa Arab, bahasa kita pun sebut dengan hal ahwal. Hal ihwal ukama Islam, kan kita sebut kan? Ada surat dia tadi tu, hal ihwal ukama Islam. Kita panggil hal ihwal, yang betulnya hal ahwal agama Islam. Jadi hal ahwal, hal tu kalimah mufrad, ahwal kalimah jamak daripada hal. Maka hal pada istilah tasawuf maknanya apa? Satu benda yang datang dalam hati kita. Ma yaridu fil qalbi. Kalau kita belajar ta'rif ya, apa makna hal? Ma yaridu fil qalbi. Satu benda atau satu perkara yang datang di dalam hati, itu panggil hal. Aku tak faham apa dia benda yang datang dalam hati. Macam ni saya buat misal contoh. Tuan-tuan kadang-kadang rasa ada seronok. Lepas tu dia mari satu masa kita rasa tak seronok, sedih. Itu sedih. Lagu mana contohnya begini. Hujung bulan seronok pasal dapat gaji, tapi mai tengah bulan contohnya sedih, muka tak ceria. Jadi seronok sedih tu panggil apa? Itu namanya hal hati. Ma yaridu fil qalbi, benda yang datang di dalam hati, itu panggil hal. Tak seronok. Batu dalam ayat Quran disebutkan, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Yaqbid dia panggil hal qabad, yabsutu dia panggil hal al-basti. Batu Allah Ta'ala tu yang namanya al-qabid, al-basit, tu nama Tuhan.
Allah Ta'ala yang mendatangkan hal tu seronok, saat sedih. Dan Allah yang mendatangkan muriduhu, Allah itu yang mendatangkan hal tersebut dalam hati kita. Baik. Jadi tuan-tuan, orang hadirin hadirat sekalian, hal itu dia satu benda yang tak tetap. Sebab tu tengok kita saat sedih, saat seronok, dia tak tetap. Dia tak semacam dengan maqam. Jadi kalau orang tanya kita apa beza hal dengan maqam, jadi bila kita ngaji tasawuf kan, dia ada hal, dia ada maqam. Maka bezanya hal dia tak tetap, saat begitu, saat begini. Dan lepas tu maqam, maqam dia tetap. Sebelum sampai kepada hal, sebelum sampai kepada maqam, dia kena melalui proses hal dulu. Bila dah tetap, maka dia sudah sampai kepada maqam. Contohnya bila kita ni susah ke, sakit ke, sihat ke, ceria ya. Sakit pun bunyi, dapat bunyi. Sakit pun dia senyum, sihat pun dia senyum. Itu orang sudah pada maqam senyum. Tapi kalau dia sakit, muka masam. Kalau sihat, muka ceria ya. Itu mana hal. Hal. Baik. Jadi puncanya hal ini datang tuan-tuan, dia punca daripada mana? Daripada amalan. Kan daripada amalan. Daripada amalan ni lah dia datang hal. Tuan-tuan boleh nampak dah. Kalau tak nampak, kita buat contoh gini. Contohnya gini. Waktu ketika kita ada kerja, kita seronok lah. Oh, aku dapat kerja, seronok. Seronok tu hal. Puncanya kerana ada kerja. Tapi bila kita dibuang kerja, seronok tak? Tak seronok. Sebab tak seronok, tak ada kerja. Dia main hal. Punca daripada tak ada kerja tu dia main hal. Hal tak seronok. Faham tak? Ini contoh nak bagi faham. Nak bagi erti kata apa? Hal ini dia timbul daripada amal. Amal tu kerja lah. Hal ini dia timbul daripada amal. Dan kalau amal kita itu tetap, itu namanya maqam. Tapi kalau amal kita tak tetap, dia panggil tak sampai kepada maqam. Jangan kita lah, bila kerja tak tetap, dia main hal macam-macam. Saat seronok, saat tak seronok, saat begitu, saat serabut, tak serabut tadi tu. Tapi bila kita dapat kerja tetap, itu maqam. Aku tetap nak kerja apa. Ini contoh duniawi. Dan sebab tu kalau tuan-tuan pelajari kitab hikam Ata'iyah, hikam Syekh Ibn Ata'illah, kan Syekh Ibn Ata'illah kata apa? Tanawwa'at ajnasul amal li tanawwa'il ahwal. Berbagai-bagai jenis amalan. Ada sembahyang, ada puasa, ada baca Quran, ada zikir, ada solawat. Jadi berbagai-bagai jenis amalan. Kerana apa? Kerana bermacam-macam ahwal, hal-hal tu banyak. Sebab tu bila kita kuat semayang, dia hal kita lain. Tapi kalau orang tu malas semayang, cuba tengok hal dia lagu lain. Tak percaya tuan-tuan tengok anak kita. Kalau tak mau tengok anak kita, tengok kita sudah. Kita kalau tengah orang panggil kuat beramal, hal kita lagu anak, Masya Allah. Tapi bila dia malas nak beramal, hal kita macam mana? Dia berubah. Kecuali orang yang sentiasa beramal, maka itu namanya maqam. Ini bagi beza dulu antara hal dengan maqam. Jadi Imam Ghazali dia pesan dan nasihat kepada kita, jangan engkau jadikan diri engkau itu muflis daripada amalan, dan jangan engkau jadikan diri engkau itu kosong daripada ahwal. Ini sampai dalam diri kita tidak ada hal, tak ada sabar, tak ada syukur, tak ada apa lagi hal-hal yang lain ni, hal redha dan sebagainya lagi.
Ini kerana apa? Tidak ada amalan. Orang yang tidak ada amalan, macam mana dia namanya syukur, hal syukur, dia namanya hal sabar. Tak boleh main. Bila ada amalan, insya-Allah daripada amalan itulah akan timbul hal. Hal. Cuba tuan-tuan tengok, kita kalau kita ni bahasa orang bagi kita rajin mengaji, contohnya rajin mengaji, rajin beramal, hal keadaan kita akan berubah. Dulu mungkin kita kasar, tapi bila kita semakin mengaji, kita kuat lembut sikit. Dulu sebelum daripada kita menuntut ilmu, mengaji, beramal, mungkin hati kita keras. Tapi setelah daripada kita belajar, hati kita semakin lembut. Itu hal. Punca daripada amal akan timbul hal. Maksudnya apa? Amalan maksudnya zahir, hal maksudnya batin. Maka maksud Imam Ghazali di sini, dia suruh kita menghimpunkan antara zahir dan batin. Sebab tu dia kata, kamu jangan jadi diri kamu tu orang yang muflis daripada amal yang zahir, dan jangan kamu jadikan diri kamu itu orang yang kosong sunyi daripada hal. Ini batin. Maksudnya hendaklah kita himpunkan antara zahir dan batin, yakni amal dan hal. Tapi satu lagi, maksudnya hendaklah kamu himpunkan antara syariat dan haqiqah. Maksudnya lagi, hendaklah kamu mengaji fiqh dan tasawuf. Jangan semata-mata mengaji fiqh saja, tasawuf tak mengaji, maka tak ada hal. Sebab tasawuf itu hal, zahir itu syariat, hal itu hakikat tasawuf. Maksudnya kita juga kena pelajari Islam, makna Islam, dan juga kita kena pelajari makna ihsan. Lepas kalau kita faham tuan-tuan kan ayat Al-Quran, yahdillahu linurihi man yasha, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki. Maka cahaya itu ada tiga: nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Baik, maka kedudukan tiga cahaya ni sama tak tuan-tuan? Tak sama. Cahaya Islam lain, cahaya iman lain, cahaya ihsan lain. Sebab tu kata ulama tasawuf, di antaranya ialah Al-Arif Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Nujumul Islam, qamarul iman, syamsul irfan. Faham tak maksud? Maksudnya nujumul Islam. Islam itu umpama bintang-bintang di langit. Maknanya bintang di langit cahayanya tidak terang, tapi dia ada cahaya, tapi cahayanya tidak terang. Qamarul iman, iman itu diumpamakan seperti bulan. Bulan itu ada cahaya, tapi tidak terang, tapi dia lebih terang daripada cahaya bintang. Cahayanya lebih kuat daripada cahaya bintang. Manakala ihsan, iaitu dah disebut syamsul irfan, ini syamsul ihsan, matahari ihsan. Tuan-tuan tengok cahaya matahari menyinar seluruh dunia. Jadi kalau kita nak dapat cahaya yang terang, mesti himpunkan ni Islam, iman, ihsan. InsyaAllah bila kita pelajari zahir fiqh,
Dan juga kita pelajari tasawuf, orang panggil iaitulah ihsan. Mana tasawuf? InsyaAllah di situ kita tak jadi kosong, hati kita tak kosong, jiwa kita tak kosong, kita tak jadi orang yang muflis. Faham tak tu? Ni. Jadi maksud Imam Ghazali di sini supaya kita menghimpunkan antara syariat dengan hakikat, antara fiqh dengan tasawuf, antara zahir dan batin, yakni antara amal dengan hal. Itu maksud dia. Hai. Dan yaqin olehmu. Situ dululah. Ya. Kita baca sikit-sikit apa. Dan yaqin olehmu engkau bahawa ilmu semata-mata yang sunyi daripada amal, tiada mengambil ia dengan tangan. Apa maksud tak mengambil dengan tangan? Yang tak boleh melepaskan seorang itu di akhirat nanti. Kalau dia ada ilmu hebat mana pun, tidak boleh melepaskan dia di akhirat nanti melainkan dengan amal. Maka Imam Ghazali dia buat contoh gini. Seperti mana? Dia kata seperti satu orang kan, satu orang dia ada kan senjata yang bermacam-macam jenis senjata, tapi tangan tak ada, tangan kudung. Agak-agak kalau lah orang bagi kan, orang lawan perang dengan dia, boleh tak dia guna senjata-senjata tadi ni? Pedang ada, tombak ada, anak panah ada, kering ada, lembing ada, tapi tangan tak ada. Itu ibarat perumpamaan orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Maka seperti mana orang yang ada senjata yang banyak, pistol ada, senapan ada, panggan ada, semua ada, pistol ada, semua ada kan, tapi tangan tak ada nak pegang pistol tu, boleh tak? Itu perumpamaan. Boleh tak selamat? Tak boleh selamat. Macam itulah juga seperti mana seorang yang ada senapan, senjata yang canggih-canggih, tetapi orang panggil apa? Bila datang musuh, dia tak erti nak guna senjata tersebut. Tak ada faedah juga, tak ada manfaat juga. Nah, itu dia perumpamaan yang banyak. Itu lagi akan datang insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi jika ada masa dan waktu peluang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan di atas perkongsian kita pada malam ini, artinya ilmu yang sedikit tapi diamalkan itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tanpa diamalkan. Tetapi kalau ada ilmu banyak serta diamalkan, itu terlebih baik. Itu terlebih baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa salatu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alayhi. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udi'uka ma 'allamtana fa'dhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillah.